صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا فهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمين ومسلمات rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada hari ini merupakan 15 Ramadan bersamaan dengan 27 April. Sekejap sahaja bulan Ramadan cepat sekali berlalu ya. Sebelum Ramadan berdoa-doa nak jumpa Ramadan, sudah masuk Ramadan, sudah sampai setengah Ramadan. Allahu Akbar, ya Allah, terimalah puasa Ramadan kami ya Allah. Ampun dah, maafkanlah kami atas kelemahan dan kebodohan dan kejahilan kami ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang kau ridai ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami. Terimalah amalan kami yang sekecil ini ya Allah. Maafkan segala kelemahan dan kekurangan kami dalam puasa Ramadan ini ya Rahim. Kami serahkan diri kami padamu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penentu nasib kami, hidup kami, mati kami. Segala-galanya di tanganmu ya Allah. Terimalah kami ya Rahman sebagai hamba yang kau ridai ya Rahim dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan kita baca surah Al-Fatihah, hadiah kita kepada Rasulullah SAW dan seisi keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada sekalian para tabi'in dan para tabi'in, para alim-alim ulama kita daripada dahulu sampailah kemudian, yang di mana para masyayikh kita, guru-guru kita, para masyayikh kita antaranya Syekh iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan demikian juga para guru-guru kita yang telah sampaikan kepada kita sehinggalah pada hari ini kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang berguru pada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan diberikan mereka keberkahan dalam hidup mereka dan dijauhkan mereka dari segala musibah bala dan bencana. Dan semoga Allah merahmati roh sekalian para alim-alim ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita, pada alim-alim ulama kita dan pada imam-imam kita. Dan demikian juga semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat-darjat mereka, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang manfaat, dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pelajaran kita semalam, kita telah menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang membatalkan puasa dan kemudian apakah dia wajib dibayar fidyah ataupun qada saja tanpa fidyah.
Dan kita telah membicarakan juga perkara yang di mana bersangkut paut dengan batal puasa dengan berlakukan hubungan suami isteri ataupun kita kata persetubuhan di siang hari Ramadan dengan keadaan dia yakin bahawa itu bulan Ramadan dan masih dia dalam berpuasa. Dan maka hukumnya kepada kedua suami isteri itu apabila melakukan hubungan dengan keadaan dia sedar dan dia tahu itu bulan Ramadan dan tahu dia berpuasa dengan tanpa ada dia dipaksa, maka hukumnya adalah dia berdosa. Dua-dua itu berdosa. Dan wajib untuk mengqadakkannya dan wajib untuk menahan diri daripada makan minum. Walaupun dah batal puasa tapi wajib menahan diri sampailah orang berbuka puasa. Macam juga dia berpuasa. Tapi itu bukan sunat wajib, ya, tapi dia wajib qadakkan dia. Puasa yang dah batal itu wajib diqadakkan dia setiap satu hari qadaklah. Kalau puasa dia batal tu satu hari dia qadak. Dan mendapat hukuman ta'zir daripada pemerintah Islam. Ta'zir tu apa tu? Makna denda. Denda tu mungkin dengan keuangan atau dipenjara atau dikenakan kerja-kerja berat untuk seketika, bukanlah lama, ya, sebagai denda pada dia. Dan kepada suaminya yang lelakinya wajib dia membayar kafarah. Orang perempuan tak kena kafarah, yang kena kafarah orang lelaki pula, ya. Sebab dia yang dikatakan dia yang si pembuat. Jadi maka dengan itu lelaki ini wajib membayar kafarah dan dia ada 3 tingkatan. Pertama, dia membebaskan hamba abdi yang mukmin. Sekarang memang tak adalah. Kalau tak ada, dia pergi pada peringkat yang kedua iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Andai kata kalau dia tengah berpuasa 55 hari, satu hari dia batal dengan uzur sekalipun, maka dia kena ulang balik. Masya Allah, 2 bulan turut-turut. Hai, kuruslah dia, ya. Itulah dia. Dan kalau dia tak mampu kerana dia orang tua atau dia orang sakit, dia tak mampu puasa macam tu, maka dia kenalah memberi makan pada 60 orang miskin makan. 60 orang miskin makan itu maknanya satu orang miskin satu mud tu 750 gram, ya. Jadi kalau sekiranya 60 orang miskin, jadi kira-kira 45 kilogram beras. Kita beras lah, ya. Kalau di negeri Mekah, Madinah ataupun orang-orang di Timur Tengah mungkin gandum atau kurma, ya. Makanan asas negeri tersebut. Dan kita telah menyebutkan bahawa orang yang di mana melakukan perbuatan itu dia dihukumkan, dia wajib bayar kafarah itu, tetapi membayar kafarah itu apabila mencukupi syarat-syarat yang telah dibahaskan. Semalam kita dah bahaskan panjanglah, ya. Syarat tu mestilah dalam bulan puasa Ramadan, mesti dalam keadaan sedar. Kalau dia tak berpuasa, maka dia tak wajib membayar kafarah. Kalau dia musafir tak wajib puasa. Jadi dia puasa juga, tapi dia batal puasa dengan bersetubuh dan dia tak wajib bayar kafarah kerana dia sebenarnya boleh ada pilihan nak puasa atau tak puasa. Jadi itulah dia, ya. Jadi dan apabila melakukan hubungan, betul-betul arti kata perhubungan, maknanya suami isteri itu melakukan jima', ya, bukan hanya sekadar roman-roman suka-suka, tak ada, ya. Dia kena melakukan hubungan yang sempurna yang kita dah sebutkan semalam lah. Nak sebut lagi pun nak segan pula, ya. Dan begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita menyambunglah pelajaran kita pada hari ini di muka surat yang ke-90. Di mana tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dan memfahamkan ilmunya kepada kita dunia dan akhirat, katanya, muka surat 90, faedah yang pertama, puasa sunat bagi seorang isteri. Berpuasa sunat bagi seorang isteri tanpa izin dari suami, hukumnya adalah haram. Akan tetapi hukum puasanya tetap sah. Jadi kalau sang isteri, suaminya masih ada dalam negeri, dalam rumah, walaupun dia pergi kerja, tapi makna taklah musafir, maka sang isteri itu mesti dapat izin dari suami.
Kenapa Ustaz? Ini kan puasa sunat. Puasa sunat ni boleh buat, tak buat pun tak berdosa. Tapi isteri dia ada satu kewajipan. Kewajipan dia apa? Melayani keinginan suami. Andai kata kalau suami itu inginkan kepada dia untuk melakukan hubungan dan dia nak kata, saya puasa, tak boleh. Haram. Berdosa dia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, apabila seorang isteri itu dikehendaki oleh suaminya, maka hendaklah dia melayani suaminya walaupun dia sedang masak dengan api menyala. Masya Allah, api menyala lagi tengah masak. Berhenti, stop, layan suami kau. Ya Allah, macam tu sekali. Ya, macam itulah. Hak suami itu sangat tinggi, para jemaah sekalian. Sehingga Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita dan bertanya, ya Rasulullah, pamanku nak mengawinkan aku dengan seorang pemuda. Apakah hak seorang suami kepada isteri? Nah, ni bagus ni. Dia sebelum nak kahwin, dia nak kena tahu kewajipan dia. Apa hak suami yang perlu isteri itu tunaikan. Maka Nabi SAW menjawab, andai kata kalau sang isteri itu menjilat dengan lidah dia akan nanah yang keluar pada suami dia. Nanah. Bukan darah, nanah. Dia geli. Masih belum lagi dia menyempurnakan hak suami. Masya Allah. Belum sempurnakan lagi hak suami. Sebab itulah apabila sang suami itu meninggal, menjadi wajib seseorang perempuan yang meninggal suaminya beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan. Walaupun baru kahwin. 4 bulan 10 hari. Kenapa? Sebagai memuliakan penghormatan ketinggian darjat hak suami. Masya Allah, macam tu sekali ya. Jadi macam itulah dia muslimat sekalian ya, yang ada suami, jagalah suami itu, kerana dengan ada kita berkhidmat pada suami itu, maka dia adalah mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, apabila seorang wanita itu melakukan 4 perkara, maka dia masuklah daripada pintu syurga mana yang dia mahu. Apa tu 4 perkara? Pertama ialah dia menjaga 5 waktu solat. Jangan lambat-lambat. Dan jangan bila dah bersih daripada uzur, jangan dia lengah-lengah mandi, cepat-cepat mandi. Dan tunaikan solat. Yang kedua, dia berpuasa bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan jaga. Jangan lengah-lengah. Kalaulah teruzur, cepat-cepat nanti qada bila dia sudah bersih lepas Ramadan. Dan yang ketiga ialah dia menjaga auratnya. Jaga auratnya. Ya, bila nak keluar rumah, tutup aurat, berambut sampai kaki, melainkan muka dan 2 tapak tangan sahaja ya. Jaga auratnya ya. Apabila depan lelaki ajnabi, lelaki yang halal nikah, jangan ada terbuka salah satu pada anggota yang aurat ya. Yang boleh terbuka hanya muka dan 2 tapak tangan. Yang keempat ialah dia menjaga hak suami dia. Taat pada suami dia. Selagi suami dia tak menyuruh kepada perkara maksiat. Kalau suami dia kata, kau mari kita keluar, tapi tak mau pakai tudung ya. Tak bolehlah bang, ini tudung wajib, ini perintah Allah. Jadi perintah Allah lebih besar pada perintah suami. Tapi kalau si suami kata, marilah sama-sama aku, suami tu menginginkan isterinya. Tapi isteri kata, bang saya puasa sunat. Tak boleh, tak dapat izin suami. Kalau dah dapat izin suami dah puasa sunat, kemudian suami itu teringin pula tengah hari itu, sunat bagi sang isteri batalkan puasa dia. Kenapa? Membatalkan puasa sunat tidak berdosa, tapi menyahut keinginan suami adalah wajib. Mana lebih besar, wajib dengan sunat? Oh, macam tu sekali. Ya. Sebab tu sang isteri jaga akhlak depan suami. Jangan jeling-jeling mata. Jangan cakap bahasa kasar. Yang mengeluarkan kata-kata yang mengecilkan hati suami. Jangan. Dosa besar. Suami yang isteri yang suaminya tu tak rida pada dia, maka Allah dan sekalian malaikat tak rida pada dia. Suami yang murka kepada sang isteri kerana tak melayani hak suami itu, maka dia dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian malaikat sampai ke esok harinya, selagi suami dia tu tak mengampun dan memaafkan dia. Jangan kita ingat, tak apalah, tak kisahlah, orang tua ni dia asyik layan dia saja. Jangan.
Ya, kita kalau nak tolak pun tolak dengan cara baik-baik. Jangan sampai dia jadi kecil hati, dia rasa marah. Allah, memang berat kewajipan seorang isteri. Bukan hanya sebagai nama isteri je, Mrs. saja, tapi kerana dia mempunyai tanggungjawab. Ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi seorang isteri kalau dia suami masih berada dalam rumah atau dalam negeri, maka dia wajib minta izin suami dia untuk dia berpuasa sunat. Melainkan lain halnya jika sang suami sedang berpergian, bermusafir dan tidak akan kembali kecuali setelah terbenamnya matahari, maka boleh bagi sang isteri itu untuk berpuasa tanpa izin suami. Jadi kalau sekiranya suami itu musafir, musafirnya itu dia akan balik, tapi nanti baliknya itu lepas maghrib. Lepas maghrib isteri dah buka, ya. Mungkin musafir 2-3 hari, hari ini suami aku balik. Dalam masa suami itu tak ada rumah, tak ada dalam negeri, sang isteri itu boleh puasa tanpa izin suami pun boleh. Tapi kalau sekiranya suami itu nak balik, hari ni suami aku balik lah pukul 5 lah, pukul 5 petang tu sebelum maghrib lagi. Bagi tahu, bang, hari ni abang balik ya. Hari ni saya nak puasa sunat, boleh tak bang? Okey, boleh. Tak apalah. Tapi kalau suami balik dan sang isteri dalam keadaan puasa sunat, tiba-tiba keinginan suami itu kepada sang isteri, tak boleh sang isteri itu tolak, tak boleh. Dia mesti melayani suaminya itu. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Ini kewajipan. Tapi kalau sekiranya suami nak balik pukul 5 petang sebelum maghrib, kita kena wajib minta izin pada suami itu. Ya, kalau dia tak izinkan, tak boleh. Aku balik, aku nak dengan kau. Maka dengan itu sang isteri tak bolehlah dia berpuasa sunat. Ya. Ini untuk puasa sunat. Bagaimana ustaz kalau puasa wajib? Puasa wajib di Ramadan. Ini kita mesti puasa. Tak boleh tak puasa. Man fatara yauman min Ramadan. Nabi SAW sabda, andai kata siapa yang membatalkan satu hari daripada puasa Ramadan dan dia nak dengan tanpa uzur, tanpa sebab tu tak ada, bukan dia uzur haid dan bukan dia sampai kelaparan nak mati, ya, bukan pasal dia nak kena makan ubat, ya, tak ada sebab. Maka dia kalau nak qada sepanjang umur pun takkan mampu menutupkan satu hari yang dia buka puasa tanpa uzur. Oh, Masya Allah. Sepanjang umur, kalau umurnya lagi hidup lagi 40 tahun, dia nak puasa selama 40 tahun, nak qada satu hari ini Ramadan yang dia buka tanpa uzur, dia tak akan mampu menutup. Kenapa? Satu hari Ramadan adalah lebih besar daripada 1000 tahun. Macam mana pula ustaz? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau umat aku tahu apa kelebihan Ramadan, mereka akan bercita-cita sepanjang tahun biar Ramadan. Bukan kata 1 bulan, bukan kata 2 bulan, sepanjang tahun biar 12 bulan ni jadi Ramadan. Kalaulah umat aku tahu kelebihan Ramadan. Masya Allah. Setiap satu hari Ramadan tu adalah lebih berharga di sisi Allah, lebih daripada dunia dan isinya. Jangan dibuat permain-main, ya. Waktu bulan Ramadan ni pun selain pada kita berpuasa, kita jaga betul-betul. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga kaki tangan kita. Jangan kita sentuh benda-benda yang haram, yang berdosa. Jangan kita rosakkan pahala puasa kita. Rugi orang yang tak membesarkan dan tak mengagungkan kebesaran Allah, iaitu puasa Ramadan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah tanda hati bertakwa. Apa tu syiar Allah? Tanda-tanda kebesaran agama Allah. Bila kita sebut Ramadan, itulah bulan orang Islam berpuasa. Bila kita sebut Kaabah, itulah kiblat orang Islam. Apabila kita sebut Quran, itulah dia kitabullah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, antaranya lah Ramadan. Jadi kita awaslah, ya, jangan kita buat main-main dengan Ramadan. Tapi kalau dia mengqadakkan Ramadan itu pada hari yang lain, umpamanya pada bulan lain lah dia nak qada, ustaz, saya ni ada 7 hari saya tak puasa sebab uzur dalam Ramadan, sekarang saya nak qada. Wajib juga minta izin suami. Ustaz, ini puasa wajib qada. Betul, tapi wajib puasa qada ini dia bukan mesti hari ni, bukan mesti besok. Dia 11 bulan yang ada tu
dia boleh puasa qada. Yalah, kalau lagi cepat lagi bagus. Tapi wajib minta izin suami. Kalau suami tak izinkan, besok, lusa, boleh. Tapi yalah, kalau boleh, kita pujuklah supaya kita dapat puasakan, qadakan segera. Sebab mati ni kita tak tahu. Tetapi, kalau kita belum lagi qada, dengan kita niat kita qadakan dia, walaupun kita mati, sudah kita dapat pahalanya. Kenapa? Sebab kita dibolehkan mengqada Ramadan sepanjang 11 bulan. Dibolehkan. Makna harus. Yelah, memang wajib, tapi harus sepanjang. Tapi kalau boleh lagi cepat. Tapi kalau kita tak dapat cepatkan, maka taklah berdosa dengan kita niat nak puasa. Aku nak qada lah nanti minggu depan. Aku nak qada lah nanti bulan depan. Suami aku nak belayar. Suami aku tu dia izinkan nanti bulan depan. Okey, tak apalah. Pokoknya mesti dapat izin. Melainkan kalau sekiranya hari Ramadan itu bulan yang akan datang pula sudah hampir. Hari ini lagi tinggal 5 hari Syakban. Dan lepas tu masuk Ramadan. Aku ni belum qada lagi 5 hari. Masa itu menjadi wajib dia berpuasa. Cuma dia bagi tahu pada suami dia. Tapi wajib dia puasa mengqada Ramadan. Kerana jangan sampai dia masuk Ramadan yang kedua. Sedang dia belum qada Ramadan yang lepas. Macam itulah hukumnya. Wallahualam. Ya. Itulah besarnya darjat suami itu. Ya. Sebab tu kita jagalah isteri-isteri. Kadang-kadang maaf lah ya. Bila kita dah season tu, alah dah biasalah orang tua ni, alah dah biasalah dia tu, dia macam tu je, ingat sikit-sikit nak dengan kita je. Jangan ya. Kalau kita nak menolak pun, tolaklah cara baik-baik supaya jangan kecilkan hati dia ya. Kadang-kala berlaku perkara-perkara perpecahan rumah tangga ni di waktu senja, kita sedih juga. Dah begitu baik rumah tangga tu, dengan dah dapat dah anak-anak, dah dapat pula menantu, dah dapat pula cucu. Tapi waktu senjanya kedua orang tua ni bercerai-berai pula. Kenapa pula bercerai-berai? Sebab kadang-kala sang isteri tu tak memberikan keinginan pada suami, dan suami tu merasakan kekurangan, keperluan dia tu diri dia. Jadi ialah kita kata sabarlah banyak-banyak orang tua ni, tapi ialah hak dia tu tetap hak dia juga ya. Kita kena berjaga-jagalah. Baiklah, cara mengqada puasa Ramadan. Jika seseorang memiliki tanggungan mengqada puasa Ramadan, maka yang lebih utama adalah mengqada secara berturut-turut sampai selesai. Dan boleh juga terpisah-pisah. Hal ini menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bila kita nak qada, ya, misalnya kata orang perempuan lah, dia 7 hari straight dia tak puasa kerana uzur. Kemudian bila nak qada, ustaz nak kena qada ni straight 7 hari ke atau boleh pecah-pecah? Boleh dua-dua ya. Nak straight 7 hari itu yang lebih afdal, tapi harus dia berpecah-pecah sebab ini bukan dalam Ramadan, ini sudah masuk Syawal, sudah masuk bulannya Zulkaidah sebagainya ya. Jadi boleh dia berpecah-pecah ataupun straight. Itu didatangkan 2 hadis yang telah didatangkan oleh tuan pengarang kita mengenai Nabi memberikan perintah untuk puasa straight ya, 7 hari ke 5 hari, dan perintah juga untuk Nabi memberikan izin berputus-putus hari yang diqadakan itu. Kita masuk ke muka surat 91. Perbezaan pendapat antara para ulama mengenai cara mengqadanya. Apa wajib berturut-turut ataupun berpisah-pisah, itu telah kita sebutkan tadi. Mazhab Syafi'i boleh dua-dua, tak ada masalah. Tapi di antara para alim ulama ada juga yang mengatakan wajib berturut-turut, ada juga mengatakan boleh berpisah-pisah, sama saja, tak ada beza. Jadi kita terus masuk kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, muka surat 91. Membatalkan puasa fardu atau solat fardu. Ni kita tengah puasa Ramadan, puasa fardu. Kita batalkan dia. Macam mana? Membatalkan puasa fardu atau solat fardu hukumnya adalah haram, berdosa. Dah solat tu fardu. Dah puasa Ramadan ni fardu. Haram. Dan wajib mengqadanya. Ini memanglah kalau tanpa uzur ya. Kalau ada uzur yang mendadak tiba-tiba timbul kerana orang tu jatuh sakit, ataupun orang tu misal kata dia terpaksa makan obat kerana emergency dan sebagainya, ataupun solat fardu dia tu tiba-tiba dia jatuh najis atas diri dia, misal kata tai cicak jatuh ke atas tangan dia, baju dia kena tai cicak, ni nama najis. Habis kalau dia teruskan sembahyang memang tak sah. Jadi tai cicak ni nak kena buang, nak tepis tak boleh, dah melekat. Astaghfirullah, macam mana ni? Terpaksalah stopkan sembahyang dan kemudian dia pergi basuhlah. Wuduk tak batal. Tapi nak kena tukar baju ke, tukar telekung ke. Jadi itu kalau ada uzur.
Kalau ada uzur, itu dimaafkan. Semua perkara, kalau ada keuzuran, darurat, itu diberikan kemaafan. Tapi kalau sekiranya tanpa darurat, puasa yang wajib, solat yang wajib, kita batalkan, itu haram, wajib qadakan dia. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan pendapat sebagian ulama boleh dibatalkan, dan jika telah dibatalkan, maka wajib untuk qada. Sebagian ulama kata boleh batalkan. Tengah-tengah sembahyang fardu, dia nak batalkan. Dia boleh batalkan. Tetapi itu tidaklah pendapatnya dipegang oleh Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i dia memegang pada firman Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Jadi Allah larang kita dah masuk dalam satu ibadat, jangan kita batalkan, melainkan kalau ada uzur, ya. Itu disebutkan dalam kitab Imam Nawawi Al-Majmu'. Faedah yang keempat, membatalkan puasa sunat atau solat sunat. Nak batalkan puasa sunat atau solat sunat. Tapi kalau kita kata, kalau dia puasa fardu tu termasuklah puasa nazar ataupun puasa Ramadan yang qada, fardu juga tu. Tapi bukan dalam Ramadan. Seperti saya katakan tadilah, ya. Kalau sang isteri tu puasa wajib, kemudian datang pula sang suami dia tu berkeinginan kepada dia, maka wajib dia batalkan, sebab keinginan suami itu wajib ditunaikan. Tetapi kalau sekiranya dapat dipujuk suami ni, nantilah nanti ya, lepas maghrib nanti kita boleh sama-sama, umpamanya lah, abangnya pun okeylah, tak apalah, okeylah. Jadi macam itulah, ya, tentang puasa wajib bagi wanita. Kalau sekiranya dia qadakan puasanya, itu dah kira wajib. Tapi dia kalau ada sebab kehendak suami, maka itu dia boleh batalkan dengan keadaan yang terpaksa. Faedah yang keempat, membatalkan puasa sunat atau solat sunat. Sekarang tadi kita sebut yang wajib. Kalau dia puasa sunat dan dia solat sunat, hukumnya adalah boleh, akan tetapi makruh jika tanpa uzur. Kalau tak ada uzur, tak ada sebab lah. Tak ada sebab yang munasabah, dia batalkan sembahyang sunat dia batalkan puasa sunat dia. Kalau ada sebab munasabah, maka dibolehkan batalkan puasa sunat dia. Umpama sang isteri tadi, dia puasa sunat, tapi tiba-tiba suami dia keinginan pula. Ataupun dia datangi tetamu yang jauh. Tetamu jauh ni datangnya 3 tahun sekali datang. Allah, kesian dia di luar negeri. Kemudian kita pun jamu dia. Antara sunnahnya kita melayani tetamu ialah kita makan bersama dia. Makan, ustaz saya puasa. Pahalanya puasa tu dah dapat kerana niat engkau. Tetapi bila engkau melayani tetamu tu, menggembirakan dia, makan bersama dia, dapat lagi pahala lagi. Masya Allah. Jadi itulah, ya, kalau ini kalau ada uzur lah. Tapi kalau dia tak ada uzur, dia batalkan tanpa uzur, hukum makruh, ya. Puasa tu dia batalkan. Alamak, malas nak teruskan puasa, batal aja lah. Wah, dia dah batal lah tu. Jadi itu puasa dia batal dengan tanpa uzur. Begitu juga salat sunat. Dia sembahyang sunat. Tiba-tiba sembahyang sunat tu terasa malas nak teruskan pula. Ataupun dia dengar qamat. Dia sembahyang kat masjid. Dia masuk, dia sembahyang qabliyah. Qabliyah 2 rakaat. Tiba-tiba qamat. Allahu Akbar. Batal lah. Cuma cara membatalkan ini, ada sebagian ulama memberikan caranya. Kita batal gitu saja pun ada ulama melarangnya. Kenapa? Kerana kita sudah mula masuk dalam satu ibadat, kewajipan kita sempurnakan dia. Ustaz ni dah qamat ni, saya dah niat 2 rakaat. Tak apa, kita habiskan saja 1 rakaat. Kita rokok, kita lepas Fatihah lah, rokok, i'tidal, sujud, duduk sujud, terus duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Ustaz, saya ni baru 1 rakaat. Ya, tak apa. Sebab apa tu makna solat? Solat itu ialah bermula dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi barulah solat. Walaupun 1 rakaat. Macam kita sembahyang witir 1 rakaat. Jadi nak cepatkan dia kerana dia dah qamat ni. Jadi dia makna dia tak batalkan sembahyang dia. Cuma dia tak dapat pahala qabliyah. Sebab qabliyah tu 2 rakaat. Tapi dia mendapat pahalanya 1 rakaat tu. Dapat juga pahalanya. Walaupun dah niat 2 rakaat, tapi dia dapat juga pahala 1 rakaat itu. Wallahu alam. Itulah sebaik-baiknya, ya. Kalau kita di masjid, kita sembahyang sunat qabliyah ataupun sembahyang sunat tahiyatul masjid, tiba-tiba qamat, ya. Kalau boleh jangan batal gitu saja. Tapi kalau dia batalkan dengan tanpa uzur, maka hukum makruh. Tapi kalau ada uzur, qamat ni apakah itu dikira uzur? Jawapannya 50-50. Tengok keadaan. Kalau qamat itu tak melepaskan kita dari solat jemaah, makna kita masih boleh dapat solat jemaah, maka itu belum uzur lagi. Apalagi kalau kita
cepatkan dia 1 rakaat, kita masih boleh dapat lagi rakaat pertama dengan imam, ya. Allahu a'lam. Inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak boleh dibatalkan. Itulah dia tuan-tuan. Jadi meraihkan pendapat imam yang lain tak boleh dibatalkan. Sebab itulah kita sempurnakan juga sembahyang kita walaupun sekadar 1 rakaat. Ya, walaupun kita dah niat 2 rakaat sunat qabliyah, tapi dah kerana dah kamat, kita ringkas-ringkaskan sampailah kepada tahiyat akhir dan kita beri salam. Itu saja. Ya, tak boleh dibatalkan. Dan jika dibatalkan, wajib qada. Itu pada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dua-dua imam yang besar ni. Sebab bila kamu sudah masuk dalam satu kewajipan, satu ibadat, mana kamu sudah terikat dengannya. Walaupun namanya sunat, tapi kamu mesti menyempurnakannya. Sebab itulah di sini, ya, kalau boleh kita jagalah. Melainkan kalau ada uzur sakit, itu lain ceritalah, ya. Ya, masuk kita di muka surat 92. Faedah yang kelima. Membatalkan ibadah. Ni kita nak sebutkan tentang batal-batal ni. Hukum membatalkan ibadah yang sedang dilakukan terbagi menjadi 3 bahagian. Pertama, jika ibadat tersebut hukumnya adalah fardu ain seperti solat fardu, maka haram untuk dibatalkan dan termasuk kategori dosa-dosa besar. Ini kalau tanpa uzur lah macam kita sebut tadi tu. Ya, semayang fardu ain. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi haram kita batalkan kalau tanpa uzur. Dan keduanya, jika ibadat tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah tu maknanya apa? Kalau sebahagian orang melakukannya, yang lain tak berdosa. Macam sembahyang jenazah. Dalam satu orang meninggal, adalah 10 orang sembahyangkan jenazah. Yang lain tu ada lagi 100 orang kat bawah blok tu tak sembahyangkan pun. Tak apa, dah memadai. Kifayah dari segi bahasa maksudnya yang memadai, yang mencukupi. Maknanya beberapa orang buat, yang lain tak berdosa, ya. Seperti solat jenazah, maka menurut pendapat yang kuat alal asah boleh dibatalkan. Kalau kita batalkan sembahyang kita, habis sembahyang orang lain sah tak? Sah, sembahyang orang lain sah. Cukup. Jadi kita boleh batal. Kecuali pada 3 masalah. 3 masalah ni tak boleh kita batalkan kita punya ibadatnya walaupun fardu kifayah. Seperti jihad. Jihad ni dia fardu kifayah. Maknanya bukan semua rakyat akan keluar pergi jihad perang. Tapi sebahagian bala tentera dah keluar pergi mempertahankan negaranya di serangan musuh. Itu fardu kifayah. Kita pun masuk dalam tentera tu. Tapi akhirnya kita cabut lari. Hukumnya berdosa. Haram. Ni nampak. Habis ustaz ni fardu kifayah. Ya, betul. Sebab tu dalam hadis Nabi kata Allah menghukumkan, iaitu Allah tak mau pandang kepada muka orang tu dan tak akan diampunkan dosa orang tu. Orang yang lari daripada barisan perang. Lari. Takut. Tak boleh. Kalau tak mau daripada awal jangan masuk dalam barisan bala tentera perang tu. Kalau dah masuk, jangan kamu lari. Itu hukumnya haram tu. Yang kedua, haji dan umrah. Haji umrah ni bila kita dah nawaitul haj, nawaitul umrah. Kalau kita dah jatuh niat haji, niat umrah, tak boleh kita batalkan dia. Melainkan kalau uzur, terpaksa, itu pun kena denda juga. Kena denda apa? Dia kena sembelih 1 ekor kambing sebagai membayar dia punya denda dam untuk dibagi makan pada orang fakir miskin Mekah. Itu hukuman dia kepada orang yang batalkan. Itu pun kalau ada sebab-sebab uzur. Kalau saja-saja nak batalkan, hukumnya haram. Tak boleh dibatalkan, ya. Itu hukum orang dah jatuh niat haji dan umrah. Yang ketiga, perawatan mayat. Perawatan tu pengurusan mayat. Mandikan mayat, kafankan mayat, sembayangkan mayat dan juga kita kata tanamkan mayat. Ini 4 perkara wajib kita orang yang hidup melakukan kepada orang yang dah mati. Tapi hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Bukan semua orang nak kena mandikan. Berapa orang mandikan, berapa orang yang kafankan. Tapi once kalau kita dah masuk dalam urusan itu, kita tak boleh nak tinggalkan. Penatlah aku tinggalkan. Habis siapa nak uruskan mayat ni? Tak boleh, kita kena selesaikan juga. Haram kita tinggalkan. Alah ustaz ni fardu kifayah. Fardu kifayah, engkau pergi masuk apa? Engkau pergi ambil upah untuk jadi tukang mandi mayat, kenapa? Bahaya. Melainkan kalau ada uzur. Kalau ada uzur, dia sakit, tiba-tiba dia pening kepala, dia pitam, dia tak boleh nak buat. Okey, lain orang boleh sambut. Okey, alhamdulillah, teruskan. Macam itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi 3 perkara ni walaupun namanya fardu kifayah, haram, tak boleh dibatalkan dia. Melainkan dengan ada uzurnya. Yang ketiga, jika ibadat tersebut hukumnya adalah sunnah,
seperti puasa sunat, solat sunat, maka menurut pendapat yang kuat hukumnya adalah boleh dibatalkan, tapi makruh jika tanpa uzur dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu kita dah sebut tadilah ya. Tapi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki wajib, dia tak boleh batalkan. Kalau once dia mula puasa, once dia mula solat sunat, tak boleh dia batalkan dia lagi ya. Dan wajib disempurnakan, kalau dibatalkan berdosa, dan wajib diqada. Wallahu alam. Baik, kita masuk dalam beberapa masalah di dalam ibadat puasa. Di muka surat 93 ya. Soalan, jika terdapat seorang yang sering tidak berpuasa di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu, kemudian dia menyesal, bertaubat dan ingin mengqada puasanya, hanya saja dia lupa berapa hari, tahun bila dan jumlah hari yang ditinggalkan berapa, bagaimana cara nak qadanya dan bagaimana cara nak niatkannya. Ini biasalah ya, orang-orang muda, masa muda dia tak pedulikan puasa tak puasa. Bila dia dah berumur, dah 40 tahun, dah 60 tahun, Allah, aku ni bertaubat pada Allah. Macam mana puasa aku ni masa muda-muda dulu tu, aku ada tinggalkan. Sekarang aku pun tak ingat dah berapa banyak aku dah puasa. Aku puasa, berapa banyak aku tak puasa. Habis macam mana Ustaz? Di sinilah jawapan dia tuan-tuan ya. Pertama, wajib mengqada puasa tersebut di selain hari-hari yang dia yakini telah berpuasa. Jadi maknanya dia buat perkiraan lah. Agak-agaknya setiap bulan aku ni, setengah bulan aku tak puasa. Compang-camping sekejap puasa, sekejap tak puasa. Mungkin setengah bulan. Jadi kalau 30 hari, 15 hari aku tak puasa. Yang 15 hari ni aku confirm puasa. Jadi kalau macam tu, kirakan berapa jumlah hari yang kamu tak puasa. Dah berapa tahun tu? Kira lah umur 15 tahun sampai 40 tahun. 25 tahun. 25 tahun kalikan 15 hari, every year 15 hari dia kapur. 15 kali 25 tahun. Dah berapa? 375 hari. 375 hari, lebih pada setahun nak kena qada. Alamak. Itulah kena wajib qada. Jangan dia take for granted. Tak apa. Tak ada. Wajib qada ya. Dan keduanya, niat melakukan qada puasa Ramadan tanpa dengan menentukan waktunya. Baik dari segi hari maupun tahun. Jadi dia waktu dia qada tu tak mesti nak tetapkan tahun 2020, tahun 1921. Tak payah. Dia tak payah sebutkan tahun, tak sampai sebutkan jumlah hari. Dia cuma niat qada saja. Niat qada aku puas. Aku niat puasa esok hari, qada Ramadan yang lepas kerana Allah. Itu dia punya niat puasa qada lah tu. Soalan yang kedua, terdapat seseorang yang apabila naik kenderaan dapat dipastikan muntah. Tapi dalam masalah mengqada puasa Ramadan yang terlepas ya, apakah wajib dia punya fidyah? Kita dah sebut dalam pelajaran kita lepas ya. Kita dah sebut bahawa fidyah itu wajib apabila bertemu dengan Ramadan yang kedua dan dia belum selesai qada. Umpamanya dia qada, dia 5 hari dia hutang puasa tahun lepas. Kemudian masuk tahun ini punya puasa, 5 hari ni belum diqadakan lagi. Maka lepas Ramadan tahun ini, dia wajib qada 5 hari yang tahun lepas dan dia wajib bayar fidyah. Kerana apa fidyah Ustaz? Kerana kau lambatkan qada, maka bertembung lagi satu Ramadan, maka wajiblah dia membayarkan fidyah. Setiap satu hari yang dia lambatkan sampai bertemu Ramadan, dia wajib bayar satu fidyah. Satu fidyah 750 gram. Satu mud, satu cupak lah tu. Jadi kalau 5 hari, maknanya kali 750 gram. Jadi kalau 750 gram kali 5 hari, sudah 3,750. Kalau 1 kilogram ialah 1,000 gram. Jadi 3 kilo 750 gram. Mana 4 kilo lah. 4 kilo beras. 4 kilogram beras ya, dia kena beli ataupun dia bagi duit orang tu beli beras. Alhamdulillah lah sekarang ni, alhamdulillah saya pun ada terima juga fidyah daripada jemaah ya, untuk nak bayarkan kepada fakir miskin. Jadi memang kita pun bagi pada fakir miskin beras.
Tuan-tuan tengok dalam video yang saya dah bagi. Banyak lagi kita dah edarkan, cuma tak tersempat nak masukkan lagi. Cuma itu sebagai satu gambaran. Alhamdulillah, dengan kita keluarkan fidyah ni dapat memberi makan kepada orang fakir miskin. Ya, saudara-saudara Islam kita yang di Kemboja khususnya, ya, dan juga yang di Bangladesh dan Rohingya. Mereka ni memang orang yang sangat fakir miskin. Kita ni kalau fakir miskin kita pun makan ada, tapi syukurlah alhamdulillah. Tapi mereka tu makan pun tak ada, ya. Jadi mereka sangat-sangat terima kasihlah kepada para jemaah yang telah keluarkan fidyah. Dan juga zakat, antara zakat yang saya terima amanah daripada para jemaah pun saya salurkan kepada mereka. Sebab mereka termasuk fakir miskin. Fakir miskin, orang yang boleh menerima zakat. Jadi both lah, fidyah dan juga zakat pun kita salurkan mereka. Dan juga tempat-tempat yang lain lah, bukan hanya Kemboja dengan situ saja. Di Syria pun, di Yaman pun, ya, di Palestin pun. Adalah NGO yang uruskan, yang kita pun salurkan sebagai untuk menyampaikan zakat dan juga fidyah kepada mereka yang berhak menerimanya. Ya, insya-Allah. Jadi begitulah dia, ya. Jadi begitulah wajib. Dan apakah fidyah itu berganda dengan kita lambatkan lagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Di situ ada dua pendapat ulama. Saya nak revise balik yang kita dah sebut tu, pelajaran kita. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dia berganda. Tahun ini dah 1 Ramadan, kau dah melanggar 1 Ramadan, 1 fidyah. Tahun depan tak qada juga lagi, yang 5 hari lepas tu. Dah 2 kali Ramadan. Maka dia kena 2 kali fidyah. Allah, Ustaz, kalau 10 tahun, 10 kali fidyah. Untuk 1 hari itu, selain daripada dia qadakan, kena bayar 10 fidyah. Kerana 1 hari. Kerana apa? Kerana lambatkan sampai 10 hari. Oh, macam tu. Itu memang pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma ada juga pendapat segelintir daripada ulama dalam mazhab Syafi'i bahawa mengatakan fidyah itu tak berganda. Tak berganda, ya. Dan itu juga ada merupakan pendapat mazhab saya daripada ulama-ulama kita. Tak berganda. Jadi sini kalau sekiranya orang tu dia miskin, ya, dia tak mampu nak bayar 10 kali. Wallah Ustaz, saya memang miskin Ustaz, saya tak mampu Ustaz. Saya kalau bayar untuk 1 hari 1 fidyah, okeylah, ni dah saya dah 20 tahun dah saya tak qada banyak, saya nak kena bayar fidyah. Okeylah, dia ambillah pendapat yang kedua itu. Pendapat kedua pun dalam mazhab Syafi'i juga. Cuma dia bayarlah, ya, 1 hari 1 fidyah yang dia lambatkan puasa dia, ya. Tapi kalau dia ada kemampuan, apa salah? Dia memberi pun dapat pahala. Dia bayar fidyah berganda pun dapat pahala sedekah dan dapat menunaikan kewajipan dia mengikut pendapat mazhab Syafi'i yang kuat. Wallahu alam. Soalan yang kedua di muka surat 93. Terdapat seorang yang apabila naik kenderaan dapat dipastikan muntah. Apakah hal tersebut termasuk muntah yang disengaja hingga dapat membatalkan puasa? Ni masalah. Orang ni dia tak boleh naik kenderaan. Naik kenderaan saja dia muntah. Sekarang dia tengah puasa. Aku ni kalau naik kenderaan aku ni muntah ni. Dia kira sengaja muntah ke atau tak sengaja muntah? Jadi ini soalan ni mungkin timbul tanda tanya kita juga. Jawapannya, termasuk muntah yang disengaja. Sebab dia dah tahu, kalau aku naik kenderaan aku muntah. Mana sengajalah. Yang dapat membatalkan puasa. Kecuali jika waktu naik kenderaan tersebut tidak boleh dihindari lagi. Makna darurat. Makna tak boleh tunggu waktu malam. Sebab kereta api ni ataupun kenderaan ini hanya bergerak siang hari saja. Jadi dia tak boleh nak tunda-tundakan lagi. Jadi terpaksa. Kalau dia terpaksa naik kenderaan tu pun terpaksa sebab ada nak urusan yang tak dapat dielakkan. Maka itu diberikan kemaafan, ya. Bukan makna dia nak sengaja. Makna itu tak sengajalah, ya. Soalan yang ketiga. Terdapat seorang yang apabila dia bekerja berat pada bulan Ramadan, maka dia mengalami kesulitan. Dia ni kerja labor lah, ya. Orang-orang kerja beratnya. Ya, buat rumah, angkat batu lah, simen lah, ya. Kesian juga, ya. Bulan Ramadan macam mana? Dia mengalami kesulitan. Jika di pertengahan hari dia mengalami kesulitan, musyaqqah, berat, dia rasa pening kepala, badan tak kuat, lemah, apakah dia boleh membatalkan puasanya? Ini satu soalan. Soalan kedua, jika boleh, maka sampai manakah batas kesulitan yang dibolehkannya untuk membatalkan puasa? Jadi kita kata dia berat lah.
Tapi sampai mana beratnya tu yang membolehkan dia batal puasa? Kita dah kata tadi, boleh batal puasa kalau dia rasa berat. Tapi beratnya macam mana? Berat angkat pikul 100 kilogram ke? Atau beratnya angkat pikul 10 kilogram saja? Ustaz, saya angkat 10 kilogram, saya dah lemah. Alah, muka engkau 10 kilogram, engkau orang muda. Nampak? Jadi kita kena tengok dia punya batasan dia. Jawapannya, muka surat 94, boleh membatalkan puasa jika masih terdapat kemungkinan untuk dapat masih terdapat kemungkinan untuk dapat mengqadanya di bulan-bulan lainnya, dan hal ini jika pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda pada malam hari. Maknanya dia bolehlah batalkan puasa kalau dia tak boleh nak tunda pada kerja tu pada malam hari, dan untuk dia dapatkan qada pada bulan-bulan yang lain, ya. Kedua, B. Ni dia pertama dia boleh batal, tapi batas kesulitan, keberatan, kesusahan itu sebanyak manakah yang dibolehkan dia untuk batalkan puasa? Batas kesulitan diperbolehkannya untuk membatalkan puasa adalah sebagai mana masyakkah. Mana masyakkah tu kesusahan, kesulitan. Diperbolehkannya seorang untuk bertayamum atau solat fardu dengan cara duduk. Kita nak sembahyang kita kena ambil wuduk, tapi tak ada air lah, betul tak ada air, pusing tak ada jalan lagi, kita tayamum, boleh kan? Itu masyakkah. Dan begitu juga kita sembahyang wajib berdiri, sembahyang fardu lah, tapi kita tak boleh diri lah, diri mabuk kepala, diri jatuh lah. Kalau gitu sembahyang duduk. Ini masyakkah. Okey, sekarang kamu bekerja, kerja kamu tu sampai kepada had berat macam tu tak? Alamak Ustaz, saya kalau kerja bawah panas ni, saya angkat barang 10 kilogram pun saya dah mabuk lah. Berat betul kau punya masyakkah, berat betul kau punya kesulitan ni. Jadi kalau macam tu, terpaksalah dia buka dan dia wajib qada pada bulan-bulan yang lain. Itulah, tengok kepada keadaannya. Macam tu juga kalau sekiranya bukan orang bekerja, orang yang sihat-sihat, tiba-tiba dia pening kepala, mabuk sangat, dan dia tak boleh nak kontrol, dan dia mungkin kurang gula dia, doktor pun suruh dia makan sikit, makan gula sikit. Jadi itu terpaksalah dalam keadaan darurat. Tapi dia wajib qada. Soalan yang keempat, apakah boleh mengqada puasa Ramadan dengan tujuan berhati-hati kerana khawatir dengan puasa bulan Ramadan yang telah lalu? Ni ada orang ni kiasu, terlebih sikit. Astaghfirullah. Kenapa terlebih? Dia dah puasa Ramadan cukup 30 hari. Tapi lepas bulan Syawal nanti dia nak puasa qada. Kenapa kau nak puasa qada ni? Tak adalah, mungkin 1 hari 2 hari aku ada buat salah ke apa ke, silap ke, aku nak qada lah. Ni nak qada kerana berhati-hati, berjaga-jaga kalau ada mungkin ada tersilap, tersalah ke dalam bulan Ramadan yang lepas. Jawapannya, perinciannya, tidak boleh dan hukumnya adalah haram, iaitu apabila yakin tidak mempunyai tanggungan qada. Haram. Tak boleh. Sebab yang wajib puasa Ramadan ialah pada bulan Ramadan. Kalau perempuan dia uzur, dia qada lah. Kita orang lelaki tak ada uzur. Habis kau dah puasa, sekadarnya kau mampu. Habis lepas tu nak qada kan. Qada apa? Ini sama juga macam orang mengerjakan tawaf. Ya? Dia tawaf, dia dah 7 pusingan komplit. Tapi dia kata, aku nak tawaf satu lagi pusingan. Takut ada satu pusingan aku salah ke, tak betul. Tak boleh, dah cukup 7. Macam juga kita sembahyang. Kita dah 4 rakaat. Tapi kita kata, alah tak tahulah, mungkin ada 1 rakaat aku tersilap baca Fatihah ke, rukuk sujud tak betul, tambahkan jadi 5. Boleh? Tak boleh. Haram. Itu tuan pengarang kita kata, haram, tak boleh. Yang B. B tu boleh jika ragu, syak. Apakah mempunyai tanggungan qada atau tidak. Jadi ini dia memang ada rasa perasaan ragu lah. Perasaan ragu yang dia punya puasa ni, hari tu aku macam ada termakan lah, tak ingat lah, tapi rasa macam tak sedap lah. Okey. Kalau itu maknanya memang dia ada dia punya sebabnya yang menjadikan dia tu ragu-ragu puasa dia sah atau tidak. Ya. Apakah mempunyai tanggungan qada atau tidak. Cara niatnya adalah dengan cara niat puasa qada. Sama macam kita niat puasa, aku puasa esok hari, ya qada Ramadan kerana Allah. Ialah qada Ramadan lah, ya. Apabila ia mempunyai tanggungan qada, dan niat puasa sunat apabila tidak mempunyai tanggungan qada. Jadi kalau dia tak ada tanggungan qada,
Habis besok nak puasa. Puasa sunat. Ustaz, kalau kita puasa sunat dengan puasa Syawal, puasa sunat Syawal dengan kita qada Ramadan boleh? Itu ada dua soalan dia. Akan datang nanti ya, belum lagi kita sampai penghujung dia. Bulan Syawal pun belum timbul lagi lah, lagi 2 minggu lagi. Soalan yang kelima, apakah wajib bagi perempuan yang sedang istihadah untuk menyumbat kemaluannya jika akan solat sedangkan dia dalam keadaan berpuasa? Ini masalah wanita istihadah. Istihadah tu maaf, darahnya masih mengalir walaupun dah habis haid. Orang perempuan istihadah wajib dia solat. Dia wajib macam perempuan biasa. Wajib puasa, wajib solat. Kalau dia tak berpuasa, maka sunat bagi wanita itu, maaf kata, dia menyumbatkan sesuatu ke dalam dia punya tempat kemaluannya supaya menahan darah jangan keluar, jangan sampai mengotori pakaian dia. Habis ustaz, sekarang kita puasa macam mana? Boleh tak kita kita masuk ke menyumbatkan sesuatu dalam kemaluan tu? Ini jawapannya di muka surat 95. Jawapannya, hukumnya adalah tidak boleh. Dia tidak wajib menyumbat kemaluannya. Bahkan hal tersebut hukumnya adalah haram dan dapat membatalkan puasa. Kenapa dapat batalkan puasa? Memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Jadi memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka, maka itu sudah kira membatalkan puasa. Membatalkan puasa haram. Habis macam mana ustaz? Maaflah ya, dia pakailah dia punya panty dia tu. Sekadar tutup kat depan ajalah ya. Jadi taklah merebat kepada pakaian dia. Tak boleh, maaf kata, nak sumbatkan sesuatu ke dalam tu, ke dalam cotton ke apa nak sumbat. Jangan. Memasukkan dalam rongga yang terbuka membatalkan puasa. Allah Akbar. Bagus tuan pengarang itu, banyak masalah-masalah ni ya. Tapi ialah nampaknya kita punya masa ni sangat cemburulah pada kita ni. Jadi olehlah kita berhentilah pada soalan yang ke-6. Wallahu a'lam ya. Kita soalan yang ke-6, dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Mudah-mudahan ya kita dalam beribadat puasa sungguh-sungguh kita rajin, sempurnakan ibadat puasa kita, jaga semua pantang larang, dan juga kalau boleh solat tarawih jangan kita tinggal 20 rakaat setiap malam, dengan witirnya 3 rakaat. Kalau orang yang ada qada ustaz macam mana? Ada semayang qada dia. Semayang qada dia ya. Jadi seolah-olah macam semayang tarawih tapi dia semayang qada. Sebab bulan Ramadan ni setan tak ada. Jadi nak semayang tu senang dan mudah. Tak banyak halangan. Tapi kalau bulan lain nak semayang, jangan cakaplah 20 rakaat, 2 rakaat pun dah pemalas. Kenapa? Setan banyak. Jadi kita banyakkan qada. Kita punya qada ni kita kena buat catatan. Macam kita berhutang, kita berapa banyak dah bayar, berapa banyak kita kira. Jangan kita aku dah qada tapi tak tahu berapa banyak dah. Jangan, kita kena keep in track. Keep track. Jadi ni hari ini berapa banyak, ini berapa ni. Semayang apa aku dah. Jadi kita selesai alhamdulillah. Jangan kita take for granted. Tak apalah, aku yang penting aku qada. Tapi kadang-kadang buat kadang tak buat, buat tak buat. Tak boleh itu ya. Kita kena pastikan yang kita bayar. Kalau boleh memang disuruh oleh ulama-ulama kita buat seberapa banyak seberapa segera. Ustaz, seberapa banyak seberapa segera? Kalau satu hari ni boleh habiskan 10 hari ni qada, habiskan 10 hari ni qada. Macam mana ustaz? Yalah semayang. Tapi ustaz, saya kerja. Okeylah, kerja masa awak lapang, tapi kena keep track. Jangan sampai awak tak tahu berapa banyak awak masih hutang lagi. Sebaik-baiknya kita selesaikan hutang tu sebelum kita mati. Kalau kita dah mati, habis macam mana nanti Allah Ta'ala, itu terserah kepada Allah. Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Allah nak azabkan, itu hak dia. Kita pun tak boleh nak kata apa-apa. Itu Allah Ta'ala punya urusan. Allah alam. Cuma kita selalu minta ampunlah dengan Allah ya. Allah Ta'ala tu maha pengampun, maha penyayang. Minta ampun kepada Allah. Yakin Allah ampun dengan kita. Dan kita pun bertaubat pada Allah, taubatan nasuha. Jangan buat kerja macam tu lagi, tinggal-tinggal sembahyang ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini, dan insya-Allah pada besok petang jangan lupa besok 16 Ramadan. Malam ini malam 15, malam 16, malam ni. Hari ini 15, malam ni 16. Kalau solat witir disunatkan membaca doa kunut macam kita baca doa dalam kunut subuh pada rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga tu ya. Macam sembahyang subuh juga, lepas kita i'tidah sami Allahu liman hamidah, kita baca doa kunut. Ini sunat.
disunatkan. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal disunatkan sepanjang bulan Ramadan. Mazhab Syafi'i disunatkan selepas masuk setengah Ramadan. Setengah Ramadan yang akhir. Setengah Ramadan yang awal dah selesai semalam. Ini malam ni masuk 16. Jadi sunat baik kita baca doa kunut. Dan juga besok malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Macam mana turun Quran pada malam 17 Ramadan? Kita dengarkan besok akan dia punya sejarahnya dan fadilat-fadilatnya. Dan insya-Allah kebetulan juga dengan berlaku nuzul Quran ini ialah peperangan Badar, peperangan yang pertama yang Rasulullah SAW menghadirinya dalam sejarah Nabi, di mana peperangan berlaku antara umat Islam Madinah dengan orang kafir Quraisy Mekah. Ya, di tempatnya berlaku di Badar. Di mana Badar tu? Iaitu 150 km selatan Madinah, lebih kurang 300 km utara Mekah. Itulah tempat nama Badar. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ada para asatizah kita daripada Singapura, iaitu Ustaz Anwar Hussein, Ustaz Hazan Saiful Rizal, Ustaz Mazduki, Ustaz Mukhtar Habib, Muhammad Habib, dan juga Ustaz Jalaluddin Hassan, dan termasuk dengan saya juga, ya, akan mengisikan tazkirah besok bersertanya kasidah-kasidah yang tuan-tuan dan puan-puan pasti mesti mendengarkannya, kerana kita mengambil barakahnya dengan barakahnya Ashabul Badar. Orang-orang Badar ni, orang yang mengikuti peperangan dengan Nabi perang Badar ni, 313 orang, semuanya dijamin syurga. Dijamin syurga. Bukan kata daripada hadis, bahkan daripada Allah Ta'ala sendiri. Iaitu dalam hadis, tapi hadis kursi. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan lupa besok pukul 5 petang sampai pukul 7 malam insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini. Maaf saja kalau ada penyampaian saya kekurangan, kesilapan, maaf zahir batin. Sama-sama kita doa mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada penyakit Covid, dan selamatkan negara kita dan seluruh dunia daripada penyakit Covid, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan semua masjid-masjid kita dibuka seperti biasa untuk solat berjemaah, dan begitu juga Mekah Madinah dibuka untuk para jemaah-jemaah haji dan umrah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkat syafaat Nabi SAW, Allah Ta'ala, Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami dan permintaan kami, dan sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami, dan mereka-mereka yang sedang sakit yang bermohon doa dari kami dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.